Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi kalau kita nak tahu kita dah bertasawuf ke tidak, kalau kita nak tahu kita dah bertasawuf ke tidak, tanya kita dah ada mursyid ke belum. Itu benda nak kena faham. Sambil-sambil saya terangkan tentang tasawuf ni, sebab kita tak nak hanya baca kitab. Baca kitab tasawuf tapi tak tahu pun apa teknikal bertasawuf tu. Macam kereta. Yang mana yang lebih manfaat? Kita tahu serba-serbi jenama kereta, yang kita tahu serba-serbi tentang hal-hal kekeretaan, ataupun kita tahu drive kereta. Kereta ni untuk apa? Adakah untuk kita tahu manual kereta tu? Tuan-tuan beli kereta baca habis tak manual? Baca habis manual tak? Tak baca lah, tipu lah baca. Tak terfikir pun nak baca. Powerman pun tak baca manual kereta. Kalau dia tak kaitan dengan powerman tu. Kalau powerman aircon, dia baca manual aircon je. Kalau powerman tayar, dia baca tayar je. Yang lain dia tak tahu. Siapa di kalangan kita ni yang beli kereta baca A sampai Z manual kereta? Tak ada baca. Tapi Balang tak tahu baca tak baca. Beli kereta Mercedes BMW tak reti nak guna. Sebab apa? Tak baca. Agak-agak basic je. Jangan kata kereta. Handphone pun tu kalau buat manual besar-besar pun orang tak baca lah, kali buat soft copy. Scan QR code. Baca tak baca. Sebab apa? Tak penting baca tu kalau tahu guna. Habis. Yang penting tahu bawa kereta. Bila tahu nak tahu bawa kereta, apa kita buat? Belajar bawa kereta. Belajar bawa kereta, boleh belajar sendiri ke? Tak, accident kita. Kalau dulu kereta manual, memang terbatuk-batuk lah kereta tu. Nak imbangkan clutch dengan apa? Clutch dengan minyak. Tak apa, ni semua orang tua-tua. Kalau yang BBNU tak faham clutch tu. Ni semua bukannya BBNU, ni dah BNU dah. Dah up dah. Bukan baru nak up, memang dah DNU, dah up. Okey. Jadi yang pentingnya apa dia? Belajar bawa kereta. Dan bila belajar bawa kereta, tak ada orang belajar bawa kereta. Seorang-seorang, ada guru sebelah. Guru tu buat apa? Guru buat kereta tu dekat tempat duduk dia ada apa? Ada minyak ke, ada brake ke, ada clutch? Ada brake. Sebab apa? Kalau terlajak kau apa semua, dia brake. Mursyid macam tu lah dalam tasawuf. Kita beramal, terlajak beramal, terover rasa baik. Mursyid tekan brake. Begitu. Kadang-kadang bila maknanya lambat sangat jalan, mursyid mana suruh tekan minyak sangat. Macam itulah. Jadi itu guidance. Jadi dalam tasawuf ni, kalau tahu kita dah bertasawuf ke tidak, bukan kita datang kuliah tasawuf. Kita kena dah ada guru yang membimbing tu tidak. Saya hanya memperihalkan tentang technicality tasawuf. Jadi ini kita ibarat baca apa dia? Baca manual kereta lah. Tapi tak penting baca manual kereta tu. Yang penting apa dia? Tahu bawa kereta. Ini kereta apa? Ini kereta rohani. Dan kenderaan rohani kita tu adalah hati. Hati tu kenderaan rohani. Jadi hati ni kena dibersihkan. Maka riyadhah tu latihan. Mujahadah, kesungguhan. Kena dua benda tu. Ni kitab Ibn Syam saling kat situ lah. Dalam tasawuf kena ada dua benda. Untuk diri kita ni. Kena ada apa? Pertama kena ada riyadhah. Yang kedua kena ada mujahadah. Riyadhah tu latihan, mujahadah kesungguhan. Begitu. Kita tak mula lagi ni. Baru sembang-sembang. Riyadhah apa dia? Riyadhah latihan, mujahadah kesungguhan. Okey. Seorang-seorang ke? Tak. Bila dah sebut riyadhah latihan, mesti ada yang coach. Jadi kalau tak ada coach, tak ada orang yang membantu kita, maka kita tak bersawuf. Tu akhirnya jadi tasawuf tu, tasawuf maknanya sembang. Betul, sembang dia tasawuf yang try and error. Dah kali cakap macam-macam. Maka lahirlah yang disebut sebagai tasawuf falsafi. Berfalsafah saja tentang tasawuf, tapi tidak menjalani tasawuf tu sendiri. Tu mana bahagi tasawuf itu, tasawuf ini sebagainya, itu tak penting. Yang penting kita melalui. Macam tu. Okey. Riyadhah dan mujahadah tu kok mana pun, dalam mana-mana tarikat pun tiga benda. Pertama mesti ada istighfar. Mesti ada istighfar.
Istighfar tu berulang kali kita ulang-ulang. Mula-mula kita akan istighfar sebab kita berdosa. Tahu dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian kita istighfar lagi sebab kita tahu kita lemah dalam menyempurnakan kewajipan. Okey. Kemudian kita istighfar lagi. Apa dia? Kerana mana kita ini takkan mampu untuk selamanya ingat Allah tanpa izin Allah. Kemudian kita istighfar lagi. Barulah kita faham bahawa istighfar itu sebenarnya adalah untuk membersihkan bekas hati kita. Hati itu. Itu. Maka akhirnya istighfar tu, kalau sekali, 2 kali tak cukup. Itu ulang. Kadang-kadang bilangan. Kadang-kadang bukan bilangan, tempoh masa. Istighfar pelan. Macam tu istighfar. Jadi, kod mana tarikat pun ada istighfar. Untuk tujuan dia apa dia? Membersihkan bekas hati. Kalau hati itu tak bersih, maka dia akan jadilah sifat-sifat hati yang sebahagiannya kita akan baca ni. Iaitu, hati akan tepat jadi kecenderungan kepada yang keji. Gitu. Kena istighfar. Yang kedua, riyadhah dan mujahadah ni umum. Bertarikah yang masyhur ke ataupun tidak bertarikah yang masyhur. Tapi inilah tarikah umum orang awam ni. Tarikah umum orang awam. Jangan sampai tak bertarikah. Kalau tidak bertarikah, maknanya tidak bertasawuf. Kalau tidak bertasawuf, kita hilang satu rukun agama, iaitu ihsan. Ini bukan main-main. Okey. Selepas istighfar, kita selawat. Apa saja bentuk selawat. Selawat tu untuk apa? Untuk memperindahkan hati kita. Selepas dibersihkan, kita perindah, memperhiaskan, mewangikan bekas hati kita itu, selawat. Apa selawat pun tak kisah. Ini tarikah orang awam. Jangan ada seorang pun di kalangan umat Nabi SAW yang tidak bertarikah. Dan tarikah orang awam, inilah 3 benda ni. Yang pertama, istighfar. Yang kedua, selawat. Selawat apa? Apa-apa pun tak apa. Cumanya, apa saja selawat tidak akan dapat menandingi selawat Ibrahimiyah. Itu penghulu segala selawat. Dan selawat Ibrahimiyah itu banyak rahsianya. Okey, sebab itulah dia menjadi rukun untuk kita baca dalam solat pada tahiyat yang kedua ataupun tahiyat akhir. Setelah kita bersihkan hati dengan istighfar dan kita indahkan, wangikan, okey, hati kita dengan selawat, barulah kita membina jaringan dengan Allah. Baru membina perasaan dengan Allah. Yakni baru membina keterhubungan dengan Allah. Baru membina rasa fakir kepada Allah. Itulah dengan kita tahlil la ilaha illallah. Begitu. Jadi bila sebut la ilaha illallah, apa yang harus difokuskan dalam benak pemikiran kita? Sifat 20. Bukannya la ilaha illallah siapa mati ni, la ilaha illallah siapa kahwin ni, la ilaha illallah manusia ekor, la ilaha illallah lamanya imam ni. Itu kan. Itu la ilaha illallah jadi showcase. Itu tahlil showcase. Sempurna-sempurna. Baik tak baik? Ya baik. Berpahala ke tidak? InsyaAllah berpahala. Tapi dalam konteks tasawuf, tidak. Begitu. Ustaz tak cukup ke? Kita dah tahlil lah, tahlil kunuri arwah tadi. Itu kunuri arwah punya bahagian. Ini bahagian hati. Gitu. Tapi orang dulu, dia menjadikan semua-semua tu asbab saja untuk latihan kerohanian orang dulu. Kita ni, mujahadah dan riyadhah kerohanian itu, kita tak bawa. Tapi kita ambil dia punya custom dia tu. Akhirnya jadilah maknanya, kalau isteri cakap kat suami, betul ke? Terbalik. Kalau suami cakap ke isteri, ayang, minggu depan kita buat tahlil ya. Tahlil tu apa? La ilaha illallah. Maka agak-agak yang ibu-ibu kat belakang akan tanya apa? Masak apa siapa mati? Betul tak betul ni? Betul je lah. Betul je lah. Sana ibu-ibu kat belakang tu, betul tak betul ni? Betul lah abang, macam mana nak masak apa bang, gitu gini. Kita pun nak bertahlil, kita sibuk apa? Sibuk pergi pasar. Ni bulan tak mengambang ni, maknanya ketam kurus-kurus ni. Kena macam tu pula. Nak makan apa bagai itu je. Kita tak ada fikir hati, tak ada fikir rohani, tak ada fikir terhubung dengan Allah, tak ada fikir fakir. Fikir nak makan jadi sebenarnya event. Jadi itu perlu untuk dikemas kini dan tambah baik dalam adat kita, masyarakat kita.
Kena kembali bahawa sebenarnya semuanya itu adalah asas kepada amalan bertarikah. Memang Islam masuk ke tanah Melayu ni adalah asas sufi. Datang Wahabi kemudian saja tiba-tiba kata sufi falsafi lah, sufi buat-buat macam lah apalah, maka itu tolak tepilah, itu tanya dengan bahagian yang ilmu kalam dan sebagainya lah. Ada sampai menafikan maknanya tasawuf tak ada, cukup kita berakhlak baik. Akhlak itulah tasawuf, tasawuf itulah akhlak. Salah. Tasawuf adalah latihan untuk ke arah akhlak. Macam tu, latihan ke arah akhlak. Jadi itu ada 3 perkara. Kita istighfar, kita selawat dan kita bertahlil. Bila kita bertahlil itu, apa yang perlu difokuskan? Apa dia? Sifat 20. Kalau tak belajar sifat 20, maka tahlil kita kosong. Kalau orang Indonesia kata, percuma apa? Percuma. Maksudnya percuma itu bukan free. Percuma itu sia-sia. Main kosong. Tak ada apa. Tunggu, kejar bilangan dan sebagainya. Sebab itu kena fokus. La ilaha illallah. Allah, sifat nafsiyah, wujud. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Allah yang maha wujud, yang mewujudkan aku. Wujud aku tanda ada wujudnya Allah, dan wujud Allah mutlak tak tertakluk dengan wujudnya aku. Itu je la ilaha illallah. Ambil satu sifat salbiah 10,000 kali. Wujud. Sifat nafsiyah. Kalau dalam latihan kita dulu, satu sifat tu 70,000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak pecah masuk ke dalam satu layer tu pun maknanya 10,000, 20,000 tak masuk lagi. Khayal gitu, gini lagi. Duduk dengan lenguh lutut lagi, sakit pinggang lagi. Sebelum nak betul-betul mesra tu. Ngantuk lagi lah, apa lagi. Maknanya tiba-tiba kita kata kita fakir ilallah. Mujahadah tak ada. Macam tu. Mujahadah dia bukan mudah-mudah. Okey. Ada juga orang yang memang dah biasa maknanya beramal ni. Dia rasa selesa. Dia rasa macam mudah. Maknanya tahlil 10,000. Oh, simple. Tambah bonda-bonda dah pencen. Bonda-bonda pencen banyak amal. Kalau bapak-bapak yang pencen ni, maknanya banyak main golf. Maknanya, okay, maknanya lepas subuh tu baca itu, baca ini dan sebagainya. Okay. Kalau kita buat amalan tu mudah je, tak ada rasa macam struggling, itu hati-hati. Takut-takut kita beramal dengan nafsu. Maka sebab tu kena ada mursyid yang bimbing, tengok. Dan setiap amalan tu ada indikatornya pada menyatakan benar dia itu ada cahaya dengan amalannya. Apakah indikator amalan kita bercahaya? Apa indikator dia? Mudah memaafkan orang. Tu tulis. Apa saja amalan yang kita buat, apa saja amal soleh yang kita lakukan, kalau hati masih susah nak memaafkan, maknanya itu semua sia-sia. Itu, nak dapat satu tu je. Mahar untuk mendapatkan sekeping hati. Bukan sekeping hati dibawa berlari, bukan. Okey, itu lagu lain. Sekeping hati dibawa berlari. Ni untuk semua tak layan nasyid semua ni. Okey, semua layan rock kapak jiwang ekspedisi je semua ni. Okey. Kalau banyak beramal, bonda-bonda, tunggang-tunggik lah, maknanya ayahanda-ayahanda, maknanya jeki surau ke tak jeki surau ke apa ke bagai. Maknanya tunggang-tunggik solat, maknanya berlapar sampai kurus kering, puasa. Maknanya baca Quran sampai hancur. Maknanya ibarat kata baca sangatlah Quran ni. Berzikir tasbih sampai pecah biji tasbih. Tu nak katanya bersangatan kan. Tapi hati tu nak maafkan orang susah, maknanya semuanya itu racun. Simple saja. Dan Allah akan uji pasangan kita dengan pasangan kita. Jadi kalau beramal tu, kita akan jadi rasa nak baran. Lepas tu bini kita buat PL. Abang nak beramal lah. Jaga anak tu. La. Betul tak betul? Tu kena hati-hati. Kenapa jadi begitu? Sebab beramal sendiri-sendiri, try and error. Tak ada guru yang memberikan amalan. Ini kalau orang yang tak suka tasawuf ni kata, ini itulah ni, nak mula nak mengagung-agungkan guru lah, ta'asub dan sebagainya. Ini bukan soal ta'asub, ini soal kalau kita belajar kereta, kita follow cakap cikgu kereta tu, ta'asub ke? Tak nama ta'asub. Kalau kita masuk tim bola, mana kita follow cakap coach, ta'asub ke? Tak. Itulah sebenarnya. Masalahnya benda dunia, kalau ikut bimbingan tak apa. Benda akhirat, kalau ikut bimbingan, ta'asub pula. Itulah kalam-kalam kesyaitanan dalam bibir-bibir keinsanan. Jadi kena hati-hati. Alright. Jadi itu je indikator kita. Datang kuliah banyak, zikir banyak, selawat banyak, apa lagi?
Okey, sedekah banyak, okey, puasa banyak, buat amal kebajikan banyak, tapi kalau hati masih susah nak memaafkan orang, habis. Kita akan diuji semua benda tu. Itu bendanya. Jadi kalau kita beramal banyak tapi hati masih lagi tak dapat diurus jaya dengan baik, maknanya kita kurang satu. Apa dia? Kita kurang rabitah. Itu tulis, ada rabitah yang ketiga. Riadah, mujahadah, rabitah. Rabitah tu apa dia? Connection. Connection dengan siapa? Connection dengan guru, yang mana guru tu menjadi asbab kita tersambung dengan para ulama zaman berzaman. Semua itu menjadi asbab kita bersambung dengan Nabi SAW, dan Nabi menjadi asbab kita terhubung dengan Allah. Itu namanya rabitah. Jadi rabitah tu, cara berrabitah adalah datang majlis dengan guru yang kita ambil bimbingan rohani itu. Macam tu. Itu perkaranya. Jadi itulah tasawuf sebagai mukaddimah. Supaya apa? Lepas ni kalau kita berzikir, kita faham dah. Kalau istighfar, faham. Bersihkan hati. Kalau selawat, faham. Apa dia? Memperindahkannya. Kalau tahlil, apa dia? Untuk keterhubungan. Keterhubungan dengan Allah. Penting keterhubungan dengan Allah ni. Penting. Memang penting sebab ia menjadi rukun pertama setiap ibadah. Apakah rukun pertama setiap ibadah? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Itu rukun pertama. Nak dapat ikhlas itu satu medan ilmu, namanya tasawuf. Aplikasi kepada tasawuf namanya tarikah. Induk dalam tarikah istighfar. Kan? Induk dalam tarikah riadah, mujahadah. Betul? Rabitah. Kemudian asas amalan dalam tarikah istighfar, selawat, tahlil. Itu je. Jadi tarikat ni, ilmu tasawuf ni bincang banyak tak ada. Dia satu perbincangan yang sedikit tapi kedalamannya tidak berpenghujung. Tu tulis. Tasawuf perbincangannya sedikit tapi dalamnya tak berpenghujung. Tak berpenghujung. Apa maksud tak berpenghujung? Semua orang akan sembang bagaimana nikmat dia dengan Allah, dengan cara bagaimana Allah Ta'ala bagi kat dia. Tidak ada spesifik cara tertentu. Macam-macam. Ujian pun spesifik, tersendiri. Nikmat pun tersendiri. Ahwal pun tersendiri. Perasaan pun tersendiri. Semua tersendiri. Jadi, tarikah tu, tasawuf tu amal ke tidak? Tasawuf tu bukan amal, tapi tidak boleh lari daripada amal. Tu tulis. Tasawuf adalah amal. Tasawuf bukannya amal, tapi tidak boleh lari dari beramal. Apa maksudnya? Kalau amalan itu bukan tasawuf, amalan tu sendiri itu fiqh. Beramal tu sendiri itu fiqh. Maka kalau fiqh belajarnya 5 hukum, wajib, haram, harus, sunat, makruh. 5 hukum. Hukum bid'ah tak ada. Dalam fiqh tak ada namanya ini bid'ah, tak ada. Hukum tu 5, hukum taklifi dia panggil. Jadi tasawuf tu bukan amalan. Tetapi tak dapat lari daripada beramal. Bila nak beramal, dia kena pergi fiqh. Tapi tasawuf tu bukan amalan itu. Tapi dia mesti beramal. Tapi amal tu bukan tasawuf. Amal tu sendiri adalah fiqh. Maka kena compliance dengan fiqh. Okey, tetapi yang nak tasawuf tu apa dia? Natijah dari amal tu. Apa natijah dari amal yang paling basic kita orang awam ni? Mudah memaafkan itu. Mudah memaafkan itu benda amalan ke benda hati? Benda hati. Yang kita nak baca ni hati ni. Gitu perkaranya. Okey. Jadi fiqh tasawuf ni akidah ke tidak? Pegangan ke tidak? Jawapannya tasawuf bukan pegangan. Tapi mesti menuruti pegangan itu. Tapi tasawuf itu sendiri bukan pegangan. Maknanya apa dia? Tasawuf bukannya ada kaitan dengan apa yang dia yakini dan yang dia pegang. Tapi tasawuf mesti di bawah pegangan yang muktabar itu, iaitu akidah. Maka dalam nak bertasawuf, sayap kanan kita kena akidah, kena pegangan yang betul. Nah, sayap kiri apa dia? Kena berfiqah dengan fiqah yang betul. Itu macam tu. Sebab itulah bila dalam latihan la ilaha illallah, apa yang difokuskan? Kefahaman sifat 20. Sifat nafsiyah, Allah, wujud. Sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Kemudian
Sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran, sampailah kaunuhu mutakalliman. Itulah yang ditancapkan dalam hati sampai dirasai. Sifat 20. Sebab itulah maknanya awal dalam bertasawuf mestilah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan memahami perbahasan sifat 20. Kalau tidak, walaupun kita sebut la ilaha illallah, tapi kefahaman tu menerobos ke dalam perkara-perkara yang tak terkawal. Jadi yang mengawal penghayatan terhadap la ilaha illallah itu adalah sifat 20. Begitu. Jadi kita belajar sifat 20 adalah sebagai persediaan untuk bertarikah. Belajar sifat 20 adalah sebagai matrikulasi untuk bertasawuf. Maka cerdik atau tidak masuk matrik tapi tak nak sambung tahun 1 universiti? Ada ke saya lulusan matrik? Ada macam tu? Kalau ada pun yang tidak cerdik. Matrik tak ada apa-apa. Matrik tu hanya apa dia? Pintu masuk saja. Jadi ramai orang berlama-lamaan dalam bicara ilmu akidah, tapi tidak pergi kepada tarikah iaitu tasawuf. Manfaat tak manfaat? Tak manfaat. Dia akan jadi falsafah, membawa kepada bala. Macam tu. Jadi biar urusan ulama betul dia kena terangkan tentang ilmu akidah kepada semua umat kerana itu fardu kifayah. Tapi kita sembang ni orang awam. Jangan lama-lama lah belajar akidah tu. Dah faham Allah wajibul wujud, dah faham Allah ghaibul ghuyub, dah faham Allah tidak boleh dibagaimanakan, dah faham tentang perkara ghaibiyat, sam'iyat, ilahiyat, dah faham asas kepada rukun iman, dah itu semua adalah pagar untuk kita meneruskan perjalanan kita untuk bertasawuf. Maka di situlah diitlakkan bahawa tasawuf adalah penyempurna kepada akidah dan tasawuf adalah penyempurna kepada ibadah. Ni semua Abang Syam punya pasal ni sebab pasang kamera lambat. Saya mulakan ingatkan nak sementara dia pasang kamera je. Ni dah terlanjur macam-macam. Tapi tak apa, nanti kita zikirlah. Allah SWT Muhammad. Jadi, macam mana yang dia katakan tasawuf yang menyempurnakan ilmu akidah? Kerana tasawuf daripada ilmu akidah tu perbahasan pada akal, maka keyakinan yang dia di atas dominasi akal dipindahkan kepada keyakinan di atas dominasi hati. Maka baru betul-betul tertancap pegangan tauhid itu. Maka lantaran itu, kalau orang belajar akidah tak habis-habis dan rasa cukup dalam agamanya belajar akidah, tidak pergi kepada tasawuf dan tariqah, bermaksud akidahnya tidak menuju kesempurnaan. Sebab apa? Masih dalam dominasi akal, sedikit tersangkut dekat hati. Sedangkan akidah itu mesti terus dalam dominasi hati melalui pintu akal yang salim, yang sejahtera. Itu. Kemudian bagaimana pula yang dikatakan tasawuf itu adalah menyempurnakan fiqh? Kerana rukun yang pertama dalam setiap ibadah adalah kerana Allah, ikhlas. Maka di situlah peranannya tasawuf. Nak dapatkan ikhlas. Ikhlas tu apa dia? Terhubung dengan Allah. Nama macam? Masa panas? Ingat. Speaker luar tutup. Orang yang tak mau dengar, jangan disumbat telinganya. Nanti dia akan membenci kita. Percuma. Nanti kita doakan saja, nanti datang. Sampai masa dia datang. Okey. Jadi, mana tadi? Terhubung dengan Allah. Maka ikhlas itu terhubung dengan Allah. Iaitu terhubung dengan apa? Dengan rasa fakir. Barulah kita akan memahami, aku mendirikan ibadah ini dengan izin Allah. Yakni dengan haul dan qudrah Allah. Barulah kita faham la haula wala quwwata illa billah. Maka walhasil muqaddimah ini, maknanya tasawuf ni adalah menyempurnakan syahadah, okey, dengan sampai kepada destinasi hauqalah. Tulis. Apa yang kita nak buat ni? Menyempurnakan syahadah, dua kalimah syahadah, menuju destinasi hauqalah. Dua kalimah syahadah tu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Okay, kemudian kita sempurnakan itu menuju ke mana? Hauqalah. Hauqalah tu apa dia? La haula
wala quwwata illa billah. Itu haqalah. Jadi barulah kita rasa benar-benar dalam apa dia? Pemilikan dan pentadbiran Allah. Berasa dalam pemilikan Allah itu uluhiyah, berasa dalam pentadbiran Allah itu rububiyah. Ilahiyah uluhiyah. Begitu. Kemudian di situlah baru kita meneruskan lagi perjalanan untuk kita memandang bahawa semua alam warna ini adalah pada menyatakan asma' dan sifat Allah. Sebelum pergi kepada asma' dan sifat Allah, kita memahami dulu bahawa alam warna ini adalah pada menyatakan af'al Allah. Dan itu selanjutnya. Begitu. Jadi ini overall framework dalam kita bertasawuf dan bertariqah. Okey. Jadi kod mana pun fokusnya adalah hati. Tapi untuk memfokuskan hati itu paling simple, mudah memaafkan, maka kita ada kena banyak beramal. Dan amal itu mesti berdasarkan kepada ilmu fiqh. Jadi sempurna tak tasawuf tanpa diawali dengan fiqh? Tak sempurna. Sebab apa? Tasawuf bukan amal, tapi tidak boleh elak daripada beramal. Maka untuk beramal kena fiqh. Okey. Jadi tasawuf juga sempurna tak kalau tidak diawali dengan ilmu akidah? Tak boleh, sebab apa yang nak diisi bila la ilaha illallah tu? Itu sifat 20, itu asas ilmu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebab itulah Wahabi dia tak align dengan tasawuf, sebab sifat 20 dia tolak. Sifat 20 tu adalah awalan pintu masuk kepada tasawuf. Tapi Wahabi cerdik lah, dia tak bertasawuf sebab dia sifat 20 pun dia tolak. Yang lebih tak cerdik adalah belajar sifat 20 tapi tidak bertarikah dan tak bertasawuf. Itu nak faham kat mana, apa manfaat. Itu. Ini secara muhasabah kita nyatakan. Okay, jadi bila kita bertasawuf tanpa belajar ilmu akidah, kosong juga. Bertasawuf tanpa ikut kepada pedoman fiqh pun kosong. Kalau berkata bertasawuf tapi tak meninggalkan fiqh, meninggalkan akidah, itu lebih maknanya batiniah. Itu namanya batiniah. Sesatlah. Itu bukan bicara kita. Okey. Jadi Allah SWT, itulah yang maknanya kita, yang orang kata, maknanya yang orang tua kita kata dulu, tasawuf ni maknanya belajar kemudian. Belajar kemudian. Jangan sembang tasawuf kemudian. Belajar kemudian tu bukan maksudnya dia tak penting. Maksudnya apa dia? Kalau belajar ambil tasawuf dan tarikat dulu, tapi tak ada fiqh, tak ada akidah, memang lebih ke laut. Maksudnya apa dia? Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Mengenal Allah tu dengan akal ke dengan hati? Dengan hati melalui pintu akal. Bukannya dengan akal. Dengan hati nak kenal Allah. Melalui pintu akal. Sebab Allah kalau kenal dengan akal, akal akan membagaimanakan Allah. Bolehkah Allah itu dibagaimanakan? Tak mampu dan dilarang. Maka nak kenal Allah dengan hati. Tapi pintu masuknya tetap akal. Jadi nak awal agama mengenal Allah. Jadi mengenal Allah tu dengan hati, bukan dengan akal. Imam mana pula ni? Okey, tak apa. Asalkan yang tak ganggu. Biar je. Alright. Kemudian, oleh kerana kenal Allah tu dengan hati, ilmu apa yang fokus hati? Ilmu tasawuf. Jadi maknanya memang awal nak belajar agama tu mesti dengan fokus pada tasawuf. Cumanya, okey, ambil. Okey. Cumanya, Allah SWT, cumanya, kenapa dikemudiankan? Sebab kalau terus bertarikah dan bertasawuf, tak ada pegangan akidah dan fiqh yang benar, maka akan lebih berbahaya. Bukannya meremehkan tentang tasawuf itu. Itu kena faham dia punya ni. Okey. Allahumma salli Muhammad. Dan oleh kerana ilmu tasawuf ni ilmu yang amat khusus, yang amat perlu kepada penumpuan, maka ada bidalan. Maka nak sembang tentang ilmu tasawuf ini, kena sembang selepas ayam berhenti berkokok. Itu bidalan saja. Nak kata benda kena ada penumpuan, kena ada keheningan malam. Selagi ayam berkokok, jangan bincang lagi perkara ni. Sebab apa? Sebab ada gangguan. Maknanya kena keadaan hening. Dan kena berhenti sembang sebelum ayam mula berkokok subuh hari. Maksudnya apa dia? Maknanya supaya benar-benar hening, fokus, tertumpu. Sebab apa? Dia bersifat tafakur, tawajuh. Itu maknanya. Sampai diberi bidalan lagi. Kalau duk sembang pasal tasawuf, tiba-tiba ayam berkokok, khawatir ayam tu mati. Maknanya itu bidalan saja. Begitu. Habis. Itulah bendanya. Jadi waktu paling-paling pun waktu kita bertahlil la ilaha illallah, kadang-kadang sifat 20 tu datang tak datang kan.
maka kita terus cover dengan kita punya penebat rohani, iaitu bila lafaz mulut la ilaha illallah, dalam hati terus Muhammadur Rasulullah. Antara tanda kalimah tahlil, kalimah tauhid itu, kalimah la ilaha illallah itu menerobos masuk dan melekat dalam hati, tandanya apa dia? Bila sebut la ilaha illallah, seolah-olah ada jawapan dalam hati sendiri, Muhammadur Rasulullah. Begitu tanda melekat. Tanda saja, antara. Itu kaedah yang kita lalui. Tapi kalau tuan-tuan, puan-puan, yang ada bonda, maknanya dapat kaedah yang lain daripada guru yang lain, itu yang mereka lalui. Maka nak gaduh-gaduh tak? Tak payah gaduh lah. Sepak lah bola kok mana pun nak sepak guna belakang tumit ke, ataupun tonjol depan tu ke, sakit kaki. Okay, ataupun nak sepak songkit ke macam mana ke. Yang penting halanya ke gol. Nak gaduh-gaduh sepak, kenapa kan main bola luan? Weh, sepak tonjol lah, jangan sepak tonjol tu, tonjol. Kalau yang muda-muda pun tak faham tonjol ni. Sepak tonjol ibu gaji kaki tu kan. Tak tahulah, dulu kalau sepak tonjol tu marah sangat orang sepak tonjol. Tak tahu sebab apa. Saya kaki bangku. Mengaku awal-awal lah tak pandai. Tapi kalau yang kaki bangku je akan sepak tonjol. Betul tak? Kalau kaki kerusi, kalau bukan kaki bangku, dia akan sepak cantik punya. Tapi kalau sepak tonjol orang marah kita. Tak, kenapa orang marah? Abang main bola. Kenapa abang main netball? Okay, betul tak? Kalau sepak tonjol orang marah kan? Kenapa orang marah? Abang Hisham, kenapa orang marah? Sebab apa? Laju. Dah tu sepak bola mestilah laju. Tak cia sepak kalau penalti. Jangan sepak tonjol ni. Kita kaki bangku lah, sepak depan je. Tak pandai kita sepak ikut tepi kaki kan. Kita sepak macam tu je. Gitu. Jadi, kenapa sepak tonjol pula ni? Nak sembang apa tadi? Abang macam sepak apa tadi? Semua dah ke laut dah. Bonda-bonda yang tak main bola pun gelak sama. Faham tonjol tak tonjol tu? Bonda gelak apa tak tahu lah. Apa kita sembang apa tadi? Sebelum sembang pasal tonjol tu? Okay. Terima kasih kerana tetap fokus. Okay, mana ikutlah kod mana pun. Jadi mana antara tanda bila kita la ilaha illallah, datang situ Muhammadur Rasulullah melekat. Barulah maknanya tak berpisah di antara dua kalimah syahadah. Itu tulis. Sehingga tidak berpisah di antara dua kalimah syahadah. Sehingga tidak berpisah di antara dua kalimah syahadah. Sebab itulah maknanya diberi ibarat lagi. Mana ibarat zat dan sifat. Tiadalah sama tapi tiada lain. Zat dan sifat tiada sama tapi tiada lain. Zat tetap zat, sifat tetap sifat. Okey, tetapi di mana lagi zat? Di manakah lagi sifat kalau tidak pada zat? Dan apalah maknanya zat kalau tidak ada sifat? Tapi sifat tetap sifat, zat tetap zat. Maknanya itulah betapa intimnya dua kalimah syahadah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah ibarat bila sebut la ilaha illallah bicara pada zat, Muhammadur Rasulullah bicara pada sifat. Itu hanya pada menyatakan kefahaman betapa intimnya di antara Allah dan Rasulullah SAW. Kita boleh masuk ke celah tu? Tak boleh masuk. Kita hanya boleh masuk dengan dalam Nabi. Bila kita dalam cinta Nabi, maka Allah rapat dengan Nabi. Kita dalam cinta Nabi, itulah tanda kita rapat dengan Allah. Sebab itulah mana-mana tarekat pun obsesinya mesti kepada pintu kerahmatan Allah, iaitu Rasulullah SAW. Tarekat akhir zaman mesti obses dengan Nabi. Itu tulis. Dengan Nabi ni wajib obses. Dan obsession kita kepada Nabi SAW takkan menyebabkan kita menyembah baginda. Takkan. Itu mukjizat Nabi SAW. Kalaulah maknanya dirisaukan orang menyembah Nabi, mengangkat Nabi menjadi Tuhan, maka tak tunggu sampai 1444 tahun hijrah. Maknanya awal-awal zaman fitnah dulu pun, maknanya zaman-zaman Imam Ghazali pun, maknanya membantras batiniah zaman Imam Ghazali pun, waktu tu lebih layak lagi untuk ada orang yang sembah Nabi SAW. Tapi ada tak waktu berlaku? Tak ada. Zaman sekarang lagi orang tak peduli pun kat Nabi. Orang peduli kat dunia je. Tak ada sampai orang nak sembah Nabi, tak pasal. Orang sembah dunia. Orang nakkan dunia. Yang penting dunia aku okey. Nabi tak ada pun tak apa. Betul tak betul? Ini over sangat.
Janganlah sampai obses kat Nabi. Kita hanya kena Allah. Takut-takut nanti kita menyembah Nabi. Itu syok sendiri itu. Tak faham keagungan Rasulullah SAW. Gitu. Terjaganya Al-Quran tidak akan hilang. Terjaganya Nabi tidak akan diangkat menjadi Tuhan. Itu jangan bimbang. Itu habis. Okey, itu mukadimahnya. Dan sekarang jomlah kita berzikir. Kalau tidak, tak ada maknanya kita berkuliah tasawuf. Sikit tak apa, yang penting benar-benar nak. Apa gunanya ramai kalau nak ngintai-ngintai. Jadi kalau yang tengok dengan online ni pun, maknanya kalau betul-betul tak nak bersedia untuk riadah dan mujahadah, tak payah tengoklah yang online-online ni bang masa anda dan menjejaskan kita semua. Gitulah. Direct speakingnya. Tak payah. Ini bukan soal nak ramai follower, tapi kalau yang buat live-live ni dia nak banyak follower sebab hujung bulan nak tengok berapa masyhur. Itu tidak ada urusan saya. Kan? Maknanya kedai itu ikhtiar duniawi mereka, tak ada masalah. Cumanya guru saya sebut, maknanya kalau 5 orang itulah maknanya yang lebih baik daripada 500 orang tapi nak mengintai-ngintai dengan penuh curiga. Anda curiga dengan benda tasawuf, jangan masuk kuliah tasawuf. Anda pun tak selamat dan kita pun tak gembira. Macam tu. Itu simple. Ini saya bawa pendekatan ini bukan pendekatan dakwah, saya bawa pendekatan tarbiyah. Tu tulis. Pendekatan kuliah kita, pendekatan tarbiyah, bukan pendekatan dakwah. Cukuplah tu kita berdakwah berapa puluh tahun. Maknanya daripada awal merdeka sampai sekarang. Dakwah tak habis-habis. Dakwah ni macam mana? Dakwah ni ilmu tu tebar. Lepas tu ikutlah, nak ambil kot mana, nak telan kot mana, nak campak kot mana. Akhirnya dah dakwah banyak sangat, orang dengar banyak ilmu-ilmu agama ni, ditabur rata-riti, orang ambil itu untuk bergaduh sama sendiri. Sebab apa? Ilmu agama ni dia jadi ilmu ditabur. Sekarang ni ilmu agama ni jangan ditabur-tabur. Ilmu agama ni kena disuap sehingga betul-betul dibela. Itu tarbiyah. Jadi tasawuf ni adalah persoalan tarbiyah, bukan soalan dakwah. Tasawuf adalah persoalan tarbiyah. Tarbiyah tu membina. Membina apa dia? Membina kehambaan. Dengan Allah membina kehambaan, dengan Rasulullah SAW membina kecintaan. Itu tasawuf. Cara binanya dengan banyak cakap ke? Dengan banyak bincang ke? Tak. Dengan banyak 3 benda. Riyadah, mujahadah dan rabitah. Itu saja. Dan 3 benda itu dibuktikan dengan apa dia? Dengan istighfar, salawat dan tahlil. Dan janganlah buat 3 benda ni je. Kenapa tak solat? Saya dah istighfar, salawat, tahlil. Tak solat pula. Janganlah, maknanya macam tu pula pemikiran dia. Jadi solat macam biasa, yang wajib kena kekal, yang haram kena tinggal, tergelincir kanan kiri, bertaubat, itu seperti yang kita fahami selama ini. Dan target kita apa dia? Hati yang mudah memaafkan. Itulah direction kita. Sembanglah berapa tahun pun ini je bendanya. Tapi mungkin dengan hari ini dapat kesan macam ni. Dengan esok lusa, tahun depan, minggu depan, kesan dia lain lagi. Begitu. Habis. Kalau lambat dapat kesan, maka nak ada booster. Bukannya vaksin saja nak booster. Boosternya apa dia? Khidmat dan infak. Itu booster dalam tasawuf. Khidmat dan infak. Khidmat ni tak tertakluk kepada mana-mana guru yang tertentu, asal pada khidmat agama. Hatta susun kasut kat luar tu. Maknanya buruk sangat tengok maknanya kita belajar tasawuf kasut kat luar bersepah. Buruk sangat. Jadi khidmat maknanya menampakkan keindahan Islam. Walaupun dengan susun kasut, khidmat agama dan juga infak. Itu adalah booster dalam perjalanan kerohanian tasawuf. Begitu. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman dan Allah Ta'ala mempertemukan hati kita dengan Rasulullah SAW, dengan syafaat baginda dan dengan keberkatan para guru dan para awliya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung muka surat yang ke-16. Mari atas sekali. Jadi berkenaan dengan apakah dia fungsi-fungsi peranan dan maknanya perkara yang berkaitan dengan hati. Hati itu adalah tempat apa dia? Kesesatan. Dalal. Zari, tipu daya. Kegelinciran dan cenderung kepada kebatilan. Itu hati. Maknanya tadi, bukan tadi, sebelum ni kita dah baca tentang sifat-sifat dan perihalan hati pada perkara yang kita sebut sebagai positif kan. Okey, yang ni yang poin yang muka surat ni yang ke berapa, ketiga ke keempat ni, muka surat ke-16, hati tu jugalah maknanya tempatnya kesesatan tu berada, tempat tipu daya tu berada, tempat maknanya kegelinciran, penyelewengan pun ada kat situ, dan maknanya kecenderungan kepada kebatilan pun tempatnya dekat hati. Benda ni berlaku apabila apa dia? Apabila hati itu kotor. Apakah tanda hati kotor? Tanda hati kotor ni banyak. Dalam fiqh macam-macam. Tapi saya simpulkan. Cukuplah diperkirakan hati kita kotor kalau dalam tu tak ada cahaya Nabi itu.
Hati kotor ni dalam saya sini kesimpulan saya saja daripada pengalaman saya membaca sikit dan juga pengalaman maknanya bertemu dan muzakarah dengan para mursyid sikit. Maknanya relatively memang sikitlah berbanding para masyayikh dan para asatizah yang lain. Maknanya tak banyak mana. Maknanya takat ni saya simpulkan hati tu kotor kalau tak ada cahaya Nabi. Iaitu tidak ada elemen cinta dan kasih pada Nabi SAW. Ataupun senang cerita kalau hati tak ada Nabi, itulah tanda hati itu kotor. Kotor hati itulah menyebabkan maknanya kesesatan boleh bertandang, kegelinciran, kecenderungan kepada kebatilan, penyelewengan, tipu daya, mengambil kesempatan, semua masuk kat situ. Sebab apa? Tak ada apa dia? Tak ada cahaya Nabi. Apa yang akan berlaku kalau hati itu tak ada cahaya Nabi? SAW. Automatik dia akan cinta dunia. Apa yang akan berlaku kalau cinta dunia? Automatik dia takut mati. Settle. Apa yang berlaku kalau dia takut mati? Automatik akan panjang angan-angan. Nak lagi? Apa yang akan berlaku kalau dia panjang angan-angan? Automatik dia akan mula mencari jalan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang mudah. Maka ditunggangnya agama. Ditunggangnya hadis Nabi. Ditunggangnya ayat Quran. Ditunggangnya siapa boleh tunggang. Sebab apa? Panjang angan-angannya. Di situlah rasuah, di situlah pengkhianatan, di situlah penipuan, di situlah strategi-strategi dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak mendapatkan kedudukan, keberhasilan dan memuaskan nafsu. Itu semua berpunca daripada apa dia? Tidak ada cahaya Nabi. Ulang balik. Tak ada cahaya Nabi, cinta dunia. Tak ada cahaya Nabi akan jadi cinta dunia. Bila dah cinta dunia, takut mati. Bila takut mati, panjang angan-angan. Bila dah panjang angan-angan, segala kerosakan akan menyusul. Tengoklah mana dulu. Itu je. Jadi kalau dunia kita sekarang, masyarakat kita sekarang ni, nak kata tak ada rasuah tu. Kalau maknanya sebahagian-sebahagian daripada orang-orang yang dalam bahagian-bahagian tertentu, kena sebutlah berlapik-berlapik lah ni kat Putrajaya ni. Kan? Tidak maknanya tidak berasuah. Kalau tak rasuah, kena pulau pula. Jadi macam, kau tak ambil rasuah ke? Betul ke tak ambil? Baiknya. Pasal rasuah ni. Lepas tu, kau takkan tak ada mana ejas-ejas ke apa kan? Ejas ke? Alah, sikit-sikit. Jadi macam dah jadi macam normalisasi. Zaman kita kecil-kecil dulu, tak tahulah zaman tuan-tuan macam mana. Sembahyang ditertawakan. Kau sembahyang. Macam tu. Sekarang ni, sembahyang tu tak sembahyang, lantak. Gitu. Makin jauh. Okey. Jadi itulah makna kegelincaran-kegenciran itu berlaku. Semuanya sebab tak ada cahaya Nabi. Jadi sekarang ni, nak kata rasuah, jujur. Kalau jujur, skamer tak ada. Udahlah orang minta sedekah kita, so bagi link. Bagi link tu rupanya gelap semua Maybank punya tu. Maybank banyak kan? Yang kena. Maybank, post laju pun ada yang fraud punya ni. Macam-macam. Itu maknanya orang terdesak tau. Tak fikir nak mati, terdesak nak hidup, maka buat apa saja. Gitu. Jadi, kita pun pergilah SPRM-nya lah, lepas tu motivasi lah apa semua. Itu semua sia-sia. Sebab apa? Kita dah cuba berapa puluh tahun. Bersih, cekap, amanah berapa tahun dah. Zaman kita sekolah dulu kan? Ingat? Bersih, cekap, amanah tu. Lepas tu, slogan-slogan apa? Slogan-slogan hari kemerdekaan kan? 2 tahun ke 3 tahun tu. Maknanya ada kotor lah tu. Bila ada benda something lah tu. Tapi makin lama makin okey ke tak okey? Macam-macam. Jadi kita cubalah macam-macam cara. Ada natijah yang nampak baik tak? Tak nampak ke arah baik. Sebab apa? Kita berdegil untuk cuba cara melimpahkan cahaya Nabi kepada hati umat. Itu. Sebab itu dalam Al-Quran, kalau ayat-ayat mati, dia guna penegasan. Tapi semua kita tahu kita akan mati. Ke mana mati jugalah mati. Mati. Macam tu. Tapi panjangnya angan-angan tu serupa macam tak mati-mati.
Maka kalau macam Al-Quran, cuba baca tafsir 5, 6, 7 ayat. Sampai jumpa. Kalau sembang pasal mati je Al-Quran kata kamu benar-benar pasti mati. Maknanya berapa kali dia punya taukid itu, penegasan tu. Kita fikir kenapa ni mati ni simple je mati kan? Maka sebenarnya apa dia? Sebenarnya Al-Quran bukan sembang tentang bahawa kenyataannya kita akan mati. Tapi Al-Quran memberi teguran bahawa walaupun kita sedar kita akan mati, tapi akal kita, hati kita panjang angan-angan. Bagi kuliah sembang tentang agama Islam, keakhiratan dan kematian, dalam hati penuh dunia. Jijik sungguh. Dengar kuliah, dengar tentang kematian, keakhiratan dan sebagainya, dalam hati ada dunia. Hodoh sungguh. Itu yang saya dapat. Saya dah cakap dekat tuan-tuan lah. Saya hanya kongsikan apa yang saya dapat dulu. Tunduk, tak mampu nak angkat kepala. Kita ceramah sana sini kan, bagi dalil kanan kiri kan, tapi rupanya hati tu nak beli susu anak. Tapi tak salah juga nak beli susu anak kan. Tapi salah juga sebab apa? Sebab apa? Maknanya dalam fiqh tak salah, dalam tasawuf apa kamu ni di hujung lisan sebut Allah dan Rasul SAW, dalam hati terpahat duniawi, kemunafikan dan pengkhianatan yang tidak dapat disembunyikan lagi. Berhenti kita kuliah sebulan. Ni kisah dulu. Berhenti kisah. Aku ni betul tak betul ni. Gitu. Jadi kalau orang panggil kuliah itu yang paling maknanya merimaskan. Tak terima, guru amanahkan untuk menyampaikan. Kalau terima, hati kita macam tu jadi bengong sendiri. Gitulah. Jadi itu kebingungan yang ada. Tapi bukan bengong yang menyebabkan kita ni makni putus asa, tak. Inilah so-called kebingungan yang menyebabkan kita akan rasa akhirnya, inilah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ayat ini yang kita akan baca ni semuanya adalah ayat-ayat yang pada menyatakan tak ada cahaya Nabi, maka terpalinglah dia daripada jalan hidayah. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun. Yang ini zayghun ini maknanya penyelewengkan daripada jalan hidayah. Macam mana hati tu boleh jadi terseleweng? Sebab tak ada cahaya Nabi. Itu je. Simple je. Lepas tu betul tanya pula, macam mana dapatkan cahaya Nabi? Selawat. Selawat ni tak tunggu nak dapat sanad. Sebab selawat ni memang bahagian kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tak berselawat, kedekut pula dikatakan kita ni. Maka selawat sebanyak-banyaknya sebelum nak banyak ibadat yang lain. Katalah ni bulan Muharram ni, tahun baru hijrah, target mana tahun ni nak banyak solat duha. Saya jadikan solat duha tu target yang kedua. Target pertama, apa dia? Selawat dulu. Itu. Gitu habis. Selawat saja satu-satunya amalan yang terjaga daripada sebarang kegelinciran. Itu tulis. Selawat satu-satunya amalan yang terjaga daripada sebarang kegelinciran. Bahkan kalau banyak selawat tergelincir pun dianggap sebagai pelajaran, bukan kegelinciran. Berbeza. Jadi amat tak cerdik kalau orang tak banyak selawat. Selawat sampai bila? Sampai obses kat Nabi SAW. Dah obses kat Nabi, nak tinggal selawat tak? Tak akan tinggal. Sebablah para ulama, para awliya dulu dia ada buat qasidah untuk menyatakan kerinduan, kecintaan dan obsession kepada Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang seterusnya bawah tu, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Apabila hati mereka berpaling, maka Allah Taala akan memalingkan langsung hati mereka. Apa mereka berpaling? Allah memalingkan langsung hati mereka. Dalam penghuraian yang mudah, santai dalam konteks tasawuf, apabila hati mereka berpaling daripada mencintai Nabi SAW, maka Allah Taala akan memalingkan. Apabila mereka berpaling daripada mencintai Nabi SAW, maka Allah memalingkan hati mereka. Ini terjemahan mudah dalam konteks tasawuf. Macam tu. Jadi, hati ni akan jadi rosak, binasa, musnah kalau tak ada cahaya Nabi SAW. Jadi lepas ni, bila berselawat, bukan semata-mata fadilat dari selawat tersebut, bahkan lebih utama dari itu, berselawat untuk mendapat cahaya Nabi SAW. Okay, ayat yang bawah tu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang kita sering baca, ya wahai Tuhan kami, jangan engkau memalingkan hati kami. Itu kena doa. Allah Ta'ala boleh saja memalingkan hati.
Kita bila-bila masa saja. Maka kita kena berdoa. Nak kata, bukan kita yang memiliki hati kita. Jadi, hati ini diperkirakan kotor jika tidak ada cahaya Nabi SAW. Bila kotornya hati, maka kita akan berpaling. Bila kita berpaling, Allah memalingkan kita langsung daripada kerahmatannya. Gitu. Ini soal hati. Soal hati. Bukan soal amal. Mungkin orang tu amalnya benar, hajinya benar, umrahnya benar, puasanya benar, infaknya benar. Tapi hatinya berpaling. Kenapa? Kerana dia buat semua itu untuk kepentingan diri, bukan untuk kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa semayang banyak ni? Saya perlu semayang banyak sebab lutut sakit, nak exercise. Maka dia dapatlah bahagian tu. Saya semayang banyak sebab apa? Nak banyak pahala. Dapatlah bahagian tu. Nabi tak ada dalam jiwanya. Takat tu lah. Maka itu tanda hati yang telah Allah palingkan dari rahmatnya. Sebab apa? Siapakah rahmat Allah? Rasulullah SAW. Kalau rahmat Allah Ta'ala itu diilustrasikan sebagai makhluk yang terindah, itulah Rasulullah SAW. Siapa yang dalam hatinya ada Rasulullah SAW, bermaksud dia sentiasa dalam rahmat Allah. Kalau dia berselawat, dia tergelincir sekalipun, itu bukan tanda dia keluar daripada rahmat Allah, tapi itu pelajaran. Pelajaran dia untuk mengenali erti taubat. Pelajaran untuk dia mengenali bahawa Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pelajaran bahawa dia itu bertaat pun dengan rahmat Allah dan izin Allah, bukan dengan dia tu sebagai taat. Itu pelajaran. Dan paling-paling pun kalau Allah Ta'ala gelincirkan dia kepada kegelinciran, untuk dia faham bahawa dia tidak akan mulia kalau Allah Ta'ala tidak izinkan dia untuk beramal soleh. Itu pelajaran Allah. Jadi tak semua orang yang terjebak dengan dosa dia dalam murka Allah. Itu tulis. Ini pelajaran tasawuf. Tidak semua orang yang terjebak dalam dosa, bonda tulis bonda, nanti bonda ni marah anak cucu over sangat pula. Mana sebab apa? Cucu tak pakai tudung ke? Mana anak tak solat ke apa kebagai? Maka tak semestinya orang tu tergelincir dalam dosa, dia berada dalam murka Allah. Tak mesti lagi. Tapi bukan mengambil mudah untuk berdosa. Bukan. Kalau dalam fiqah, kamu berdosa, Allah murka padamu. Betul tak betul? Betul. Itu fiqah. Pada masa yang sama dalam tasawuf, walaupun kamu berdosa, kamu tak dalam murka Allah lagi. Kalau kamu tetap ada cahaya Nabi SAW. Dan tu apa maknanya dosa itu? Dosa itu adalah untuk kamu mengenali bahawa Allah Ta'ala itu Maha menerima taubat, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Allah Ta'ala itu Maha Pemaaf, dan bahawa kamu itu hina kalau Allah Ta'ala yang tidak memuliakan kamu. Sebenarnya yang mulia itu Allah ke kamu? Yang mulia itu Allah. Allah memuliakan kamu untuk menyatakan Allah itu mulia. Nanti bila dia meninggalkan kemaksiatannya itu, dia tidak akan rasa mulia diri. Bahkan dia akan malu sendiri dengan Allah. Bahawa Allah, ini semua kemuliaan-Mu, ya Allah. Barulah nanti bila orang puji dia, dia akan benar dengan Alhamdulillah. Pelajaran. Maka hati-hati. Dalam tasawuf, nampak orang berdosa, jangan marah-marah lagi. Sebab apa? Tak tahu, mungkin dia berdosa pada luarannya, tapi dia dalam kasih Allah pada dalamannya. Kita ni mungkin tak berdosa pada luaran, tapi dalam hati kita penuh dengan keduniaan. Kita tak dapat apa-apa lagi nazrah daripada Allah. Maka mana yang lebih mendamaikan hati? Belajar ilmu fiqah ke belajar ilmu tasawuf? Belajar ilmu fiqah sama ada kita menghukum orang kalau kita rasa kita baik, ataupun kita dihukum orang kalau kita tak baik. Rimas. Tapi takkan tasawuf itu berpisah dari fiqah, kan? Saya dah mukadimah tadi, kan? Apa hubungan dia, kan? Tapi bila belajar ilmu tasawuf, kita taat pun Allah yang terpuji. Kita maksiat pun tetap ada ruang di sisi Allah Ta'ala. Dan asalkan jujur. Yang jadi tergelincir kepada batiniah yang sesat barat tu sebab apa? Tak jujur. Sembang tentang ilmu hakikat dalam hati penuh dunia. Maka dia akan jadi macam-macam. Jadi jangan sembang orang lah. Penting kita jujur saja. Macam tu. Jadi sebab itulah orang-orang lama dulu, dia tak banyak sembang fiqah ni. Yang penting buat ibadah tu yang fardu ain kat dia, settle. Tapi kalau sembang malam-malam, kalau orang dulu ilustrasinya rokok daun. Ilustrasi orang dulu rokok daun. Kalau tak isap rokok, ada apa dia? Bakar sampah, bakar sabut, buat asap. Halau nyamuk katanya. Orang dulu dekat tepi surau ke apa bagai sembang-sembang, kan. TV tak ada, handphone dah betah lagi. Okey, sembang tentang tasawuf, ketuhanan, kasih sayang Allah dan sebagainya. Itu kelegaan. Sebab apa? Sebab semuanya akan meningkatkan swadaya dan bertambah memandang bahawa Allah Ta'ala itu
yang terlayaknya, yang selayaknya dipuji dan terpuji selama-lama. Akhirnya, semua alam bawah ini pada menyatakan puji-pujian kepada Allah. Maka kalau kita memuji, untuk menyatakan Allah itu terpuji. Kalau kita dipuji, juga untuk menyatakan Allah itu terpuji. Cuma untuk lebih menyatakan terpujinya Allah, Alhamdulillah itu, maka kita saling puji, memuji. Maka semuanya dalam titik Allah, Allah, Allah. Lega je. Gitu. Orang zaman sekarang saja tak nak sembang tasawuf dengan alasan takut batiniah. Pula dah. Bawa kereta, tak takut pula aksiden. Sembang tentang Allah dan Rasulullah SAW, takut pula batiniah. Kan tak seimbang tu kan? Macam tu. Tak payah takut, yang penting jujur saja dengan Allah. Allah pasti tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Yakni, ini huraian yang jujur kepadanya. Lemah macam mana pun. Jadi kalau ada adik-beradik kita apa kebagai yang tak solat lagi ke, yang tak sempurna syariatnya lagi ke, jangan kata kamu ni murka Allah. Jangan. Dulu waktu saya sekolah dulu, sekolah Islam kan sekolah orang-orang soleh kan. Kat Kolej Islam Kelang tu, sekolah ahli syurga tu. Yang main. Kita punya syadid tu, kita tak nak ada orang tak solat. Sebab apa? Kita dengar satu tazkirah, kalau ada satu kisah, orang tu dia bernazar, kalau dia dapat anak lelaki, dia akan minum air kencing anjing. Ini kisah ni termasuk dalam kisah Israiliyat, kurang lebih begitulah. Maknanya, dia hanya kisah ya. Saya tak katakan ini sebagai sandaran hujah. Ini hanya kisah. Kisah saja. Faham? Takut nanti keluar kata, ini hadis palsu lah. Ini kisah saja. Riwayat dalam penceritaan. Siapa yang, ada seorang tu dia, Allah SWT, dia apa? Dia dapat anak lelaki, dia nak makan, minum air kencing anjing. Bukan anjing biasa, anjing hitam lagi. Gitu. Tanda dia nak sangat dapat anak lelaki. Kemudian Allah bagi dia anak lelaki. Udah. Macam nak minum air kencing anjing pula ni? Sudah. Macam tu. Lah kali dia tanya kepada orang alim zaman itu, maka dia kata, pergilah ke mana-mana rumah yang dalamnya tidak bersolat. Jadi, tunggulah sampai hujan turun. Maka tahanlah air hujan yang melalui atap rumah yang dalamnya itu tidak bersolat. Maka minumlah air itu sebagai menggantikan nazar untuk minum air kencing anjing hitam itu. Begitu. Lepas tu saya pun buat fikir. Itu baru rumah atap terkena air, ibaratnya air kencing anjing. Bagaimana kalau orang tu tak solat? Kena kat badan dia, betapa lebih jijik lagi daripada kencing anjing. Maksudnya kita kata siapa tak solat ni memang gitu. Kita pun aku dah solat. Relax. Betul tak betul? Ya betul, kita kena berasa mulia kerana kita bersolat. Ya betul, izzah, haibah. Dan orang yang tak bersolat memang berdosa, memang hina. Betul. Fiqh dalam tasawuf, adakah bila kita sudah bertaat menjadi lampu hijau untuk kita memandang rendah pada ahli maksiat? Tak. Itu kena balance. Pada hukum hakam begitu bicara dia. Tapi pada tasawuf lain. Alah, kau tak faham. Kita lah dengan bini kita depan mak kita. Siapa yang kita menangkan? Kita dengan bini kita depan mak kita. Kita menangkan siapa? Berani menangkan bini? Berani? Tak berani. Mak tu. Mak. Isteri dah muncung. Tapi belakang-belakang mak dah masuk tidur. Apa kita buat kat bini kita? Abang terpaksa ya. Nanti mak macam ni. Fahamlah abang. Abang ni saya ke mak bang? Sayanglah segala-galanya. Tiba-tiba mak datang. Mana? Ahmad. Agak-agak nak dengar ayang kita ke dengan mak? Dengan mak. Depan mak kita, mak. Kalau mak suruh saya ceraikan dia, sekarang saya ceraikan. Itu depan mak. Mak segala-galanya. Depan isteri pula. Ayang, mak tu mungkin tak apa nak sihat. Mak tu mungkin tension. Nampak tak? Jadi nak katanya apa dia? Ada sempurnanya kita dengan mak, sebab itu tanggungjawab yang tak putus. Ada kaedahnya kita dengan isteri, itu juga satu amanah dari Allah. Maka kalau bertembung dua-dua gitu, kod mana pun kita tetap kena sebelah kepada mak.
Isteri takkan ke mana-mana kalau kita tak talak. Tapi itulah, yang kat belakang tu tak faham-faham. Yang kat belakang pun tak faham-faham. Kak Rudiah faham tak? Jangan minta Abang Taufiz memilih di antara akak dengan mak. Ya, orang perempuan zaman sekarang suruh pilih-pilih pula. Dah jadi mak esok baru tahu kamu. Baru tahu macam mana. Kan? Itulah bendanya. Nak katanya apa dia? Sempena kita sebagai anak sama tak dengan sempena kita sebagai suami? Tak. Itulah ibaratnya sempena dalam bicara ilmu fiqh berbeza dengan sempena dalam bicara ilmu tasawuf. Tapi jangan dipisah-pisahkan. Sempenanya berbeza. Jangan terpisah. Cukup kedua tu? Fiqh dan tasawuf? Cukup kedua tu? Tak cukup. Satu lagi kena ada. Apa dia? Akidah. 3 benda tu ada sempenanya yang tersendiri. Semua kena bergabung dalam diri yang satu ni. Saksama baru sempurna agama. Begitu. Dan yang menyempurnakan agama tu, yang mempertautkan akidah dengan fiqh tu siapa? Tasawuf. Tasawuflah pinggan untuk mempertemukan di antara lauk dan nasi. Lauknya mungkin akidah, nasinya adalah fiqh. Pinggannya apa dia? Tasawuf. Lukislah gambar pinggan. Lukis gambar pinggan, tasawuf. Sekarang ni akidah tu nak jadi lauk ke jadi nasi? Akidah tu nasi lah. Jadi nasi, buat gambar nasi, itu akidah. Kemudian tambah lauk, itu fiqh. Ni falsafah nak bagi faham ilustrasi saja. Jadi lepas ni, suruh orang lukis tapi tak berhenti cakap. Lukis. So, Ustaz ni suruh orang lukis tapi tak berhenti cakap. Ustaz, hari ni kita baca satu ni je. Sebab yang hati-hati yang lain tu dah luar konteks. Saya nak hurai yang ni je. Bahagian hati ni. Sebab itulah saya mukadimahkan tadi dengan istighfar, selawat, sebagainya. Sebab kita sembang hati ni, ayat dia apa dia? Ayat hati itu tempat kegelinciran, tempat kesesatan, tempat cenderung kepada kebatilan dan sebagainya. Maka sebab itulah saya sembang mukadimah tadi, kita awali, kita mukadimahkan dengan apa dia? Apa yang dikatakan dengan tarikat dan tasawuf itu. Secara praktikal. Praktikal. Lukis belum? Jangan lukis beria sangat. Ni lukis jadi macam nak lukis maknanya poster Mona Lisa pula. Aduh. Okey. Jadi lepas ni faham. Nak makan je, apa dia? Ambil lauk dulu ke ambil pinggan dulu? Ambil pinggan dulu. Pinggan yang tasawuf. Kot mana pun bekas. Yang mempertemukan nasi dan lauknya adalah pinggan itulah. Itu ibarat. Bergaul itu baru sebati, baru sedap, baru senang. Baru maknanya sempurna, baru cocok. Gitu. Bis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sekarang ni je. Senang ke susah? Senang je. Nak faham. Susahnya apa dia? Susah. Nak buat senang. Susahnya nak istiqamah. Tulis. Jadi, the one and only ujian terbesar kita dalam tasawuf dan tarikat ni apa dia? Istiqamah. Tulis. Cabaran terbesar, the biggest obstacle. When I'm speaking English, meaning to say I'm serious. The biggest obstacle. Betul obstacle, Abang Man? Obstacle apa namanya? Obstacle. Abang Tafiq betul tak obstacle? Tanya orang putih sikit. The biggest obstacle in our spiritual journey is to maintain. Istiqamah maintain. To be consistent. Nak istiqamah. Halangan yang terbesar dalam tasawuf ni satu. Satu benda je. Nak istiqamah. Nak belajar mudah. Tambah-tambah bila saya dah huraikan macam ni kan. Hurai duduk lepas isyak macam ni. Santai je. Aircon sikit-sikit. Tak kuat sangat. Kalau kuat sangat pun tak boleh cakap juga ni. Aircon dah suhu dah okey. Buka kitab sikit. Duduk macam ni. Seronok. Ada cantik. Sukan tak lah. Berterabur kata-kata macam tu. Kan beza sebelum ni kuliah dengan hari ni punya kuliah. Beza tak macam? Kan beza Allah bagi kita huraian. Bermakna, siapa kata cara duduk jemaah itu tidak memberi kesan apa-apa dalam kuliah? Memberi kesan. Barakah. Terkesan. Memberi kesan. Adab. Adab memberi kesan. Mana bila kita cuba kan selama ni kita kuliah kata-kata duduk semaunya kan. Hari ni kita buat betul-betul bulat kan. Cuma sikit yang terpinggir-pinggir itu nanti kita masuk dalam bulatan. Jangan masuk barisan, masuk bulatan. Itu dulu. Sekarang bulatan dan barisan dah sama-sama, ikutlah. Okey. Jadi Allah selamat. Jadi bila dah jaga adab macam ni semua ni, maknanya
Kan mudah nak faham kan? Nak faham pun mudah. Benda nak buat pun simple, selawat, istighfar. Benda bukan kita benda tak buat kan? Nak bincang dalam-dalam pun tak ada berkaitan pun. Yang penting apa dia? Yang penting istiqamah tu susah. Sebab itulah para sufi sebut, Musa, tutup lutut. Amboi. Okey dah. Okey. Sebab itulah apa dia? Sebab itulah para sufi sebut ada satu bidalan, al-istiqamatu khairun min alfi karamati. Maknanya istiqamah itu, konsisten itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah ni adalah natijah daripada mujahadah tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita kemuliaan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Namanya ilmu hikmah. Begitu. Itu semua tak dapat menandingi akan apa dia? Kepentingan kedudukan konsisten ataupun istiqamah itu. Maknanya apa dia? Istiqamah tu susah. Istiqamah tu susah. Jadi untuk malam ni apa yang kita sembang? Malam ni kita sembang bahawa hati itu juga selain daripada tempat iman. Hati itu juga selain daripada tempat taat. Hati itu juga selain daripada tempat hidayah. Itu yang kita sembang yang semalam. Okey. Hati itu juga selain daripada tempat mana keindahan, kecintaan, kebaikan. Maka malam ni kita sembang satu je. Hati itu juga tempat kegelinciran. Hati itu juga tempat kesesatan. Hati itu juga kecenderungan kepada kebatilan dan kejahatan. Itu juga hati. Tapi hati itu jenis macam mana? Hati yang tidak ada cahaya Nabi SAW. Untuk kekal cahaya Nabi, kita mukaddimahkan awal tadi, apa itu tasawuf, apa itu tarikah, apa perkara-perkaranya, apa peramalannya, apa kaitannya dengan dua rukun adin yang lain, supaya kita faham. Dan kita ending dengan kod mana pun mesti istiqamah. Maka melalui hari ini, adjust sendiri amalan 3 perkara itu setiap hari dengan jadual yang rasa mampu nak buat. Gitu. Di atas sandaran apa? Di atas sandaran apa yang kita panjangkan inilah. Macam tu. Baru benar kita dalam kuliah tasawuf. Mudah-mudahan Allah meridai kita dan Allah menyampaikan kita dalam perjalanan ini menuju destinasi makrifah kita kepadanya dengan syafaat Nabi SAW dan dengan barakah para pewaris nur baginda, dengan barakah para pewaris ilmu dan syariat baginda. Mudah-mudahan semuanya mendapat husnul khatimah insya-Allah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang Al-Fatihah tu doa dah tu. Yang Al-Fatihah tu doa dah. Maknanya di atas niat itu je doa. Main tak perlu lagi untuk ni. Nak doa tu maksudnya, tapi cara saya, guru saya mana? Al-Fatihah tu semua pada Al-Fatihah. Rahsia dekat situ. Doa dah. Okey, kita jumpa lagi kemudian kalau dipanjangkan umur insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.